Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa jumpa post-post macam ni dekat Facebook. Normally dari mereka yang frustrated, mereka yang kecewa dengan gaming chair yang mereka beli. Maybe just guna 2-3 bulan macam tu, dia tak kena dengan badan and mereka ranting dekat Facebook. Which is saya akui memang ada gaming chair yang tak sesuai dengan sesetengah orang, tapi untuk keluarkan satu statement yang macam tu, pukul rata macam tu, bagi saya tak tepat lah. Saya antara orang yang paling banyak guna gaming chair dekat Malaysia ni. Ada yang sempat saya review, ada yang tak sempat saya review, but 30 plus minus jenis gaming chair tu, yes, saya dah pernah try. So saya tahu macam mana nak cari gaming chair yang sesuai dengan badan kita. Saya akan kongsikan satu persatu kepada anda, dan pada akhirnya nanti saya akan kongsikan dengan anda 3 gaming chair terbaik yang saya pernah cuba yang sesuai dengan body saya. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Kejap 1, 2. Macam ni baru selesa. Okey, sebelum saya kongsikan dengan anda beberapa perkara yang anda kena tengok, kena cakna bila nak beli gaming chair ni, saya nak share dulu in case anda tertanya-tanya, Abi Cerah, kenapa gaming chair dia sama dengan racing chair? Kenapa bentuk dia bucket seat? Okey, kita kena kembali ke era racing simulator tengah naik. Ketika tu orang dah ada steering, orang dah ada gear, orang ada pedal, semua tu dekat bawah, dan orang pakai helmet. Dan orang nak satu experience yang betul-betul reality punya experience. That's why orang bawa bucket seat yang lumba kereta tu guna ketika main game racing simulator tu. Dari situlah tercetusnya idea gaming chair, and hasilnya gaming chair yang kita dapat sekarang lah. And bila kita nak beli gaming chair ni kan, kita kena tengok beberapa perkara. Yang paling penting, kita kena tengok saiz tu. Bukan sahaja saiz gaming chair, tapi kita kena tengok saiz badan kita sendiri. Kita kena ukur kita punya ketinggian dan juga kita punya berat badan. Kemudian cari gaming chair yang bersesuaian dengan saiz tubuh badan kita. Jangan beli terlampau kecil. Maksudnya badan kita besar tapi beli gaming chair yang kecil. Bila kita duduk, dia akan menyebabkan kita rasa sakit. Dia akan tekan kita punya pinggang, lepas tu dia akan tekan kita punya bahu, dan dia akan tekan bahagian peha kita, menyebabkan kita rasa tak selesa bila duduk atas gaming chair tu lama-lama. Dan jangan pula beli yang lagi besar dari kita. Betul-betul kita kena cari yang sedang-sedang. Kalau kita cari yang lagi besar dari kita, gaming chair normally kita boleh laras dia punya ketinggian. Kita boleh tinggikan dia, kita boleh rendahkan dia. Tapi kalau gaming chair tu lagi besar dari tubuh badan kita, walaupun kita set dia punya ketinggian ke paling rendah, kaki kita takkan tersentuh dengan lantai, menyebabkan kita punya peha ni akan rasa lenguh-lenguh, kecuali kita guna gaming chair dalam keadaan bersila. So yang pertama, kita kena tengok saiz tubuh badan kita. Saya jumpa ramai gila orang yang dia berbadan besar, tapi disebabkan keinginan dia, nafsu dia nak guna gaming chair, so dia beli TT Racing Duo V3. Saya tak kata yang TT Racing Duo V3 kualiti dia rendah ataupun orang Kelantan kata debek, tapi dia punya saiz tu, TT Racing Duo V3 adalah untuk average person, bukan untuk orang yang berbadan besar. Jadi bila kita duduk atas dia, dia akan menyebabkan kita rasa tidak selesa. Itu belum bercerita tentang build quality pula. So build quality gaming chair ni generally ada 2 jenis. Kita bercakap tentang frame dia. So ada yang berkualiti tinggi, normally dalam frame dia, rangka dekat belakang ni dia padat. Dia ada tulang lagi yang bercantum dengan dia punya main tulang dekat belakang tu. That's why dia tahan lasak. Lepas tu dia punya bahagian bawah pun bila kita duduk, dia pakai sponge yang tebal, memory foam. Bila kita duduk, kita tak akan terasa dia punya papan. Tapi yang berkualiti rendah sikit, dia punya frame tu dekat tepi dia just isi dengan debu, bukan debu kita cakap, macam kulit-kulit kayu macam tu. So bila kita tekan, kita dapat rasa dia papan. And sama juga dekat dia punya seat tu, bila kita duduk je, kali pertama kita duduk je, kita duduk dalam 2-3 jam, kita dah dapat rasa dia punya papan. So anda boleh expect expect lah. Kalau dah guna baru 3 jam dah rasa dia punya papan, kalau 3 bulan lagi macam mana? So
Bagi saya, gaming chair ni kita kena tahan nafsu kita. Maksudnya, kita jangan teringin sangat nak gaming chair and kita beli yang paling murah. Dekat Lazada, saya tak tipu, ada je gaming chair yang tak sampai RM200 Malaysia. Tengok sold out sampai 1,000-2,000 unit. Tapi saya percaya orang yang beli tu mesti kecewa punya. Sebab gaming chair ni, dia bukan sekadar kerusi macam tu. Kita kena cari yang betul-betul berkualiti. Okey, lepas tu kita kena tengok dari segi flexibility dan juga support system dia. Flexibility yang saya maksudkan yang kita boleh tinggikan dan rendahkan sebab kita nak pastikan yang kaki kita tadi bersentuh dengan lantai dan bila kita duduk di hadapan meja, kita punya mata ni eye level dengan kita punya screen. By that, kita takkan rasa lenguh-lenguh dekat bahagian belakang. Yang penting sebenarnya, kewujudan gaming chair ni adalah untuk pastikan posture badan kita dalam keadaan yang bagus. Tapi dekat sini juga dia ada plot twist yang mana kita tengok flexibility dia tu adalah untuk kita dapat cari posture badan yang tepat untuk kita. Tapi disebabkan dia terlampau fleksibel, dia menyebabkan orang shock sendiri. Orang dia macam baiki tinggi, lepas tu dia angkat dia punya seat letak ke depan, macam orang tu dia fikir ini ialah yang terbaik untuk dia. Sedangkan bukan itu. Macam mana dapat tak apa yang saya cuba sampaikan? Dia gaming chair ni orang buat dia fleksibel supaya kita dapat cari point yang kita selesa untuk satu jangka masa yang lama. Tapi disebabkan dia fleksibel juga, orang senang untuk tersalah anggap yang itu adalah point yang dia selesa, tapi bila dia guna dalam satu jangka masa yang lama, dia akan start rasa sakit-sakit badan. That's why orang cari office chair macam contoh IKEA Marcus macam tu, sebab dia tak terlampau fleksibel dan dia dah pun dibuat ikut ISO yang tepat. Ikut kepada cara posture badan yang betul. Ramai yang kata, pakai office chair je elok, pakai office chair je elok. Sebab itulah. Sebab office chair memang dibuat dengan posture badan yang tepat. Tapi gaming chair ni dia fleksibel. Kita kena cari sendiri. Kita kena study sikit macam mana posture badan yang betul untuk kita. Bila kita duduk baru kita rasa selesa. Okey, itu dari segi flexibility. And flexibility bukan sahaja ketinggian, bukan sahaja sudut back seat tu, dia juga berkait dengan kita punya armrest ni. Kalau kita menaik, kita perlukan sokongan dekat bahagian ni. That's why kita kena cari armrest yang betul-betul support kita. Dan dari segi support system pula, support system kita bercakap tentang headrest dan juga lumbar pillow. Yang mana saya ada tengok dekat post Facebook, dia suggest orang supaya beli lumbar pillow dan juga headrest yang dijual dekat Lazada. Saya pun terkejut benda ni ada dijual, which is sebenarnya untuk kereta, tapi kita boleh pasang dekat kita punya kerusi. Walaupun kita bukan pakai kerusi gaming, tapi asalkan kerusi tu dia ada bahagian belakang yang tinggi, kita boleh masukkan headrest ni. Headrest dia macam Anda Seat Kaiser ataupun Anda Seat Dark Wizard macam tu. Dia jenis macam penyimbang macam ni. Macam boleh seimbangkan dia. Lepas tu dia punya seat ni tebal jugalah, tapi tak adalah kita cakap macam kualiti tip top. Harga dua ni dalam RM79 Malaysia. Saya sediakan link dalam ruangan description box below. Benda ni orang tak berapa fokus. Ini ialah lumbar pillow yang mana bagi saya ini yang lagi penting daripada headrest. Saya sentiasa bila saya menaip dalam satu jangka masa yang lama ataupun edit video, biasanya saya akan bersandar, and ketika tu saya perlukan lumbar support ni untuk bagi saya punya tulang belakang rehat lah. Kita kena ingat tulang manusia ni sebenarnya saya pun baru tahu tulang belakang manusia ni dia dalam keadaan bengkok. Dia macam keadaan tertunduk sikit lah. Keadaan tertunduk sikit itu adalah posture yang sangat-sangat bagus. Tapi janganlah tertunduk sangat, tak. Tapi dia macam tertunduk sikit. Bila kita lompat atas trampolin, saya fikir kita kena tegakkan badan kita, barulah kita akan, itu yang terbaik untuk badan kan. Tapi rupa-rupanya kita kena bongkokkan sikit supaya kembali kepada penciptaan kita tu sendiri. So, lumbar pillow kita kena ada supaya badan kita senang rehat, dan headrest pun mungkin anda perlukan. Tapi kalau saya, daripada headrest ni, saya lebih pentingkan lumbar pillow ni lah. And menarik tentang lumbar pillow
Pro ni kita boleh laras dia. Kalau ada gaming chair yang kita boleh laras ketinggian dia, itu yang lagi bagus. Tapi kalau yang fleksibel macam ni, yang tak ada fix macam ni pun okey sebenarnya. Okey, itu dari segi support system. Last sekali, apa yang kita kena tengok ialah material gaming chair dan juga environment bilik kita. Saya boleh bagi tahu kepada anda, kalau bilik anda panas, anda guna dalam keadaan berkipas sahaja, saya tak recommend anda beli gaming chair yang guna PU leather. Walaupun dekat situ dia tulis yang dia punya memory foam sejuk, dia punya sponge dapat alirkan udara keluar masuk bagai tu, bagi saya itu semua gimmick lah. Sepanjang saya guna gaming chair ni, kalau tempat anda panas, anda just guna kipas sahaja, dan gaming chair anda PU leather, memang anda akan rasa rimas. Tapi kalau anda punya bilik sejuk, tak ada masalah. Anda boleh pakai mana-mana gaming chair yang dia punya kulit tu PU leather. Ataupun kalau bilik anda panas, anda nak cari gaming chair yang sesuai dengan anda kena cari jenis fabric. Macam contoh Andasit T Pro 2 lah. So, itu saja benda-benda yang anda kena tengok. Yang pertama, size. Bukan sahaja size body anda, tapi size gaming chair tu sendiri, dia punya build quality, dia pakai frame yang macam mana, dia punya sponge tu tebal macam mana. Lepas tu yang ketiga, anda kena tengok dari segi flexibility. Yang keempat, anda kena tengok dia punya support system, dan anda kena tengok environment anda dan juga material gaming chair tu sendirilah. Dalam sepanjang saya jadi tech YouTuber dari 2017 sampai sekarang, dalam banyak-banyak gaming chair yang saya test, ada 3 gaming chair yang sesuai untuk saya. Saya tinggi dalam 156 cm, seorang yang sangat-sangat pendek, dan berat saya 80 kg. Berat sangat, pendek dan berat sangat. That's why bila kawan-kawan Jepun tanya saya kan, kenapa datang dekat Jepun kan, saya selalu bergurau, saya bagi tahu yang saya dari kecil lagi nak jadi Doraemon. Doraemon kan dia pendek, gemuk kan macam tu. So dia orang gelak lah, walaupun just a lame joke kan, tapi it's okay. So balik kepada topik kita, saya punya tinggi 156 cm dan berat 80 kg. Kalau anda macam saya, 3 gaming chair ni maybe sesuai dengan anda. Yang pertama, Dark Wizard, Andasit Dark Wizard. Yang kedua, Noble Chair Epic Series. So Noble Chair Epic Series ni antara gaming chair yang saya boleh kata agak keras, stiff. Walaupun saya guna dia dalam masa 2 tahun, dia tak ada kemek langsung. Memang terbaik dia punya kualiti tu. Tapi ada sesetengah orang dia cari yang lembut. So kalau orang yang suka dengan benda lembut-lembut ni, tak sesuai pakai Noble Chair Epic Series. Dan yang paling saya suka sebenarnya Andasit Kaiser. Tapi Andasit Kaiser, kalau anda tengok, saya dah tukar. Lepas saya dapat T Pro 2 tu, saya bagi dia dekat abang ipar saya. Lepas tu saya pakai T Pro 2. Dan sekarang saya pakai Thomas Vex. Thomas Vex ni bagi saya, dia okey tapi tak berapa selesa sangat. Dia punya armrest pun terlampau senang goyang macam ni. Kalau anda tak berapa kisah, okey lah kot. Tapi ingat, yang saya bagi tahu kepada anda tadi, 3 tadi, kemungkinan sesuai untuk saya tapi tak sesuai untuk anda. Anda kena cek apa yang saya cerita dalam video kali ini. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Biar jumpa lagi.